Soalan 13. Okey, Encik gila. Encik Adnan telah membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Macam pernah tengok je soalan ni Pernah kita buat sebelum ni? Tak. Nilai boleh insurans rumah ialah 2.4 juta. Polisi insurans kebakaran yang dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurансkan 75% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak 20,000. Deductible tu hati-hati, nanti kita kena tolak lah. 8 bulan kemudian rumah Encik Adnan terbakar dan menyebabkan dia mengalami kerugian sebanyak 500,000. Nyatakan jumlah Nyatakan jumlah deductible. Dah bagi dah tu 20,000. Soalan bonus ke? Ni Deductible 20,000. Itulah jawapan dia. Dapat 1 markah. Tu dah dapat dah. Okay. Second question. Calculate the amount of required insurance for Encik Adnan. Hence, calculate the amount of insured purchased by Encik Adnan if he receive a compensation of 430,000. Dia dapat bayaran pampasan 430,000. Kita nak cari dulu jumlah insurans yang dibeli. Macam mana kita nak cari jumlah insurans yang dibeli? Dia punya nilai boleh insurans berapa? 2.4 juta. Polisi insurans yang dia boleh beli, peruntukan co-insurans adalah 75% daripada nilai boleh insurans hartanya. Jadi kita ambil 75% daripada 2.4 million dah. Million kau. Okay, so soalan ini kita akan ambil 75% darat dengan 2.4 juta. 2 berapa kali kosong ni? 400 1 2 3 sama dengan betul, sama dengan okey, 20 habis jadi 24,000 darat dengan 75 berapa? Aku gila. 1 juta. 800,000. Betul tak? 1,800,000. Yang itu apa? Yang ini jawapan untuk jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Adnan. Okey. Seterusnya, hitung nilai insurans yang dibeli oleh Encik Adnan ke atas rumahnya. Jika dia menerima bayaran pampasan sebanyak 430,000 je. Nilai jumlah insurans yang harus. Dia tak kata wajib. Faham tak ni? Yang dia boleh beli adalah 1,800,000. Adakah dia beli 1,800,000? Itu yang kita nak tahu. Iaitu berapakah nilai insurans yang dia beli? Okey. Apa yang kita ada dekat sini? Pampasan. Maksudnya lepas kita kira dia punya berapa nilai yang dia boleh insurans tu. Okey, nilai insurans yang dibeli ni kita tak tahu, jadi saya namakan dia sebagai X. Saya tak tahu. Kita tak tahu. Okey. X ini kita per dulu dengan jumlah insurans yang dia harus beli, 1,800,000. Okey? Faham? Okey. Kalau tengok dekat atas ni,
dia punya kerugian dia berapa tu? Kerugian dia 500,000, betul tak? Ni, kelas. Kerugian dia 500,000. Maksudnya kita akan darat dengan 500,000. Lepas kita dah dapat yang ini, kita, bukan kita, Cik Anan kena deductible pula berapa? Lepas dapat yang itu, dia tolak pula 20,000. Barulah dapat dia punya apa ni? Pampasan dia 430,000. Ini yang awak kena dapatkan dulu. Ini kena dapat dulu. Yang seterusnya nak buat apa? Yes. Macam mana? Yang pertama, bawa tolak, pergi sebelah, tambah. Lepas tu, bawa darat, pergi sebelah, bahagi. Bahagi bawa sebelah jadi darat. Maksudnya, X ini kita akan dapat 430,000. Tambah dulu dengan 20,000. Lepas itu awak buat apa? Darab. Darab dengan 1,800,000. Lepas tu perlah pula dengan 500,000. Itulah cerita dia. Faham tak? Berapa dapat? 430 tambah dengan 20 dapat 450,000. 450,000 1,620,000. Betul? 04 kali, yes. Itulah dia punya nilai insurans yang dibeli. Dia beli hanya 1,620,000. Kalau awak gantikan balik 1,620,000 bahagi dengan 1,800,000, darat dengan 50,000, tolak dengan 20,000, awak akan dapat 430,000 nilai pampasan. Boleh kelas? Boleh kelas? Okey, 4 markah. Okey. Allah, dia punya scan. Yang ni apa? Soalan satu ni pun senang je ni. Nombor 13B. Nyatakan pihak yang mengutip cukai pendapatan. LHDN. Bukan tol. Okey? Bukan plus. Okey, jawapan dia adalah LHDN. Dapat 1 markah. Lembaga hasil dalam negeri. Jangan suka hati dalam negara, ya. Dalam negeri. Okay, next. Ada orang kata, cikgu, kalau kami tak tahu LHDN, kami tahu IRB. Bahasa Inggeris kan? Bahasa Inggeris dia Inland Revenue Board. Sudah. Dalam bahasa Inggeris, Inland Revenue Board. IRB. Tak apalah, salah satulah. Okey, mari kita tengok. Pendapatan tahunan Cik Syakirin adalah sebanyak 120,000. Beliau telah menderma sebanyak 8% daripada pendapatan tahunannya kepada pertubuhan amal yang diiktiraf oleh kerajaan. Boleh tak saya nak cari dulu 8% berapa? Okey, saya terus cari dulu derma. Okey, saya cari derma dia 8% sebab kita tak tahu kan. So terus kita cari daripada 120,000. 20, 960 9,600, sorry. Itu derma dia. Okey, selesai. Derma sebanyak 8% tu selesai. Okey, zakat. Ni pun kita tulis siap-siap, senang. Zakat 4,500. Takut kita terlepas pandang. Okey.
Jadual 3 menunjukkan pelepasan cukai ditutup oleh Syakirin, manakala jadual 4 menunjukkan kadar cukai pendapatan perseorangan. Okey, lupa pula dia punya apa? Pendapatan tahunan. Sekejap lagi takut lupa. Pendapatan tahunan 120,000. Okey, mari kita pergi ke bawah sana. Apa yang kita diberikan ni? Pelepasan. Okey. Individu 9,000. Gaya hidup. Dia claim sampai 13,000 kau. Padahal berapa? Padahal yang boleh berapa ni? 2,500 je. Walaupun claim sampai 13,000, dia ambil 2,500 je. Insurans dia claim sampai 12,550. Yang boleh limit 7,000 je. Ni dia rugi. Insurans perubatan dia claim 2,900, limit 3,000, dia akan ambil paling sedikit 2,900. Faham? Itu awak kena tentukan dahulu. Bukan main tambah je macam tu Okey. So tugas kita nak cari dulu jumlah pelepasan. Tambahlah semua. 9,000 tambah dengan 2,500, tambah dengan 7,000, tambah 2,900. Berapa? Berapakah pelepasannya? 21,400. Okey, ini pelepasan dia. Okey. So maksudnya daripada dia punya pendapatan tahunan, kita nak tolak pelepasan. Berapa? 21,000. Sebab apa? Sebab kita nak cari dia punya kadar cukai dulu. Okey, hitung soalan bawah, sorry. Berdasarkan maklumat yang beri, hitung pendapatan bercukai Encik Syakirin, seterusnya hitung cukai pendapatan. Okey, kita cari dulu pendapatan bercukai. Okey. Jadi macam mana nak cari pendapatan bercukai, kelas? Saya nak kena ambil apa ni? Pendapatan bercukai kita akan ambil jumlah pendapatan tahunan tolak dengan apa? Tolak dengan kita punya pelepasan. So 120,000 tolak dengan 21,400. Ada lagi nak tolak tak? Ada lagi nak tolak tak? Zakat tak. Zakat kita tolak lepas kita kira dia punya apa? Cukai nak kena bayar nanti. Nanti baru kita tolak zakat. Derma? Tolak derma dulu. Derma berapa? 9,600. Ini kita nak cari pendapatan bercukai dia. Zakat belum lagi Bukan kata tak tolak. Tolak selepas ini. 120,000 tolak 21,400 tolak dengan 9,600. Berapa kita dapat? 89,000. Okey. So kalau 89,000 pendapatan bercukai dia, sekejap ya. Derma 8%. Okey. Sekarang di manakah kita punya pada jadual 4 tu? Maksudnya dia berada dalam kategori sini. Betul tak? 70,000 hingga 100,000. Jadi untuk kita nak kira cukai pendapatan sekarang, kita nak kira cukai pendapatan pula. Kita dah tahu dia punya kategori berada pada, kita ambil apa? 70,000 pertama. 70,000 pertama kita akan charge sebanyak 4,600. Lepas tu kena buat apa?
89,000 tolak dengan 70,000. Berapa? 19. 19,000. Maksudnya kita akan dapat dekat sini 19,000. Yang seterusnya kita kena berapa sini? 21%. Okey, jadi kita kena darab dengan 21%. 1,000 pula. 100. Untuk nak tahu berapa kita kena bayar yang seterusnya tu. Berapa? 3,990. Okey, maksudnya dia punya cukai pendapatan kamu kena jumlahkan dulu. Jumlahkan dulu. 4,600 tambah dengan 3,990. 8590. Okey. Betul lah? Okey. 8590 barulah kita tolak zakat. Membawa berkat. Zakat kita tolaklah sebanyak 4,500. Nampak tak? Nampak apa cikgu? Macam mana cara dia? Untungnya berzakat. Okey, jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah 9,004. 4090, kan? Betul. Inilah apa? Cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Syakirin. Boleh kelas? Boleh. Okay, jadi hati-hati derma kita tolak untuk cari pendapatan bercukai. Zakat, lepas kita kira semua cukai pendapatan, baru kita tolak. Itu beza derma dengan zakat. Okey, seterusnya soalan ke-14. Ada lagi masa? Ada lagi. Okey, Fakri dan adiknya berhasrat untuk membeli hadiah untuk rakan sekelas mereka sebelum berpindah ke kota baru dengan menggunakan duit simpanan mereka berjumlah 900. Mereka telah menyenarai pendek dua pilihan hadiah. Jadual 5 menunjukkan kedua-dua pilihan tersebut. Pilihan pertama, harga hadiah bagi setiap murid lelaki RM16. Harga hadiah bagi perempuan RM20. Tak adil. Pilihan kedua, dua-dua RM18. Pilihan pertama akan menggunakan keseluruhan simpanan itu. Manakala pilihan kedua akan berbaki RM18 daripada jumlah simpanan. Okey. Soalan ini, soalan apa ni? Dia suruh guna kaedah metrik kan? Kamu kena ada persamaan. Okey. Jika terdapat X orang murid lelaki, dia dah bagi dah, senang hidup awak. X murid lelaki dan Y murid perempuan. Kita nak cari berapakah nilai X dan nilai Y. Maksudnya berapa orang lelaki, berapa orang perempuan. Dengan menggunakan kaedah metrik. Terlepas. Okey. Saya nak cari apa dulu kelas? Persamaan, betul tak? Tak bolehlah terus kita nak buat metrik. Awak nak buat 16, 20, 18, 18. Betul? Dapat terus Ini metrik dia? Ni. Allah, kecilnya. Okey, graf tadi lah ni. Ni metrik dia. Tu kan metrik dia? 16, 20, 18, 18. Betul tak? Sebab ni kelas. Ni pertama. Berdosa. Apa yang berdosanya?
Ni yang kedua. Tu persamaan pertama, tu persamaan kedua. Jadi, kalau kita buat untuk persamaan pertama, awak akan dapat 16x tambah dengan 20y. Macam mana awak tahu 900? Menggunakan keseluruhan simpanan. Tu persamaan pertama. Kan? Persamaan kedua? 18x tambah dengan 18y sama dengan 18 ringgit. Dia kata baki. Maksudnya kita nak tahu berapa dia kena bayar. 900 tolak 18. Berapa dapat? 882. Inilah persamaan yang perlu awak dapat dahulu. Lepas tu senanglah hidup awak. Macam mana? 16, 20, 18, 18. Lepas tu x, y. Lepas tu sama dengan 882. Ini bentuk matriks awak. Yang ini terus buat A, B, C, D. Kenapa? Kita nak songsangkan dia. Okey, jadi sebelah kiri ni tinggal X, Y sama dengan 1 per AD. 16 darab 18. Yang ini tolak BC. 20 darab 18. Boleh? Okey. Seterusnya, apa kita nak buat? Yang ini dia kena hati-hati. Iaitu, apa yang kita tahu? A dengan D tukar tempat. B dengan C tukar tanda simbol. Okey. So, apa yang kita dapat? Yang pertama, 18 dan 16. Yang kedua, dia akan jadi negatif 20 dan negatif 18. Jangan dilupakan 900. 882. Ini ada orang kata, cikgu kami guna kalkulator terus boleh? Boleh. Kalkulator terus masuk je dia punya tu kan. Cari dulu 1 per tu berapa? 72. Okay. Oh, negatif Oh, okey. Okey, yang ni guna kalkulator. Roko pun boleh. Siapa ada roko? Boleh. Row column. 18 darab 900 tambah dengan negatif 20 darab 882. Row column. Row yang pertama 18 darab 900 tambah negatif 20 darab 882. Yang kedua negatif 18 darab 900 tambah 16 darab 882. Dapat? Berapa? Oh, tu dah dapat jawapan. Yang ni. Saya nak cari yang ni dulu. 1440. Yang kedua? 2088. Okey, terus saja dapat dekat sana. Ni 29. So, ni adalah nilai X, Y. Maksudnya, dia suruh cari X tu adalah apa? X tu apa? Laki. So, tulis lelaki. X, 20 orang. Yang Y tu siapa? Perempuan. Y, 29 orang.
Jawapan yang akhir. Selesai soalan 14A. Boleh kelas? Okey. Terus sahaja kepada soalan 14B. Fakri dan adiknya bercadang untuk mohon sumbangan daripada ayahnya untuk membeli kotak bungkusan hadiah tersebut. Harga bagi satu kotak bungkusan hadiah bagi pilihan pertama dan kedua masing-masing berharga 4 dan 5. Fakri menyatakan bahawa pilihan kedua lebih menjimatkan berbanding dengan pilihan pertama setelah kos kotak bungkusan diambil kira. Dengan menggunakan jawapan di 14A, adakah anda bersetuju dengan Fakri? Ini apa dia pula? Justifikasikan jawapan anda. Harga bagi satu, okey, pilihan pertama. Pilihan pertama kita akan dapat di sini harga kotak RM4. Pilihan kedua harga kotak dia RM5. Harga bagi satu kotak Okey. Dia dah bagi tahu apa? Dengan menggunakan jawapan di 14A. Apa awak ada? So, guna persamaan ni. Copy. Pergi bawah. Paste. Letak sini. Ambil lagi. Ini. Kan dapat ini kan tadi kan? Dia kata 14A. Gantikan di sini. Lepas tu apa cikgu? Sabarlah. Okey. Awak ada apa dalam 14A tadi? Yang pertama kita ada persamaan. Yang kedua kita ada nilai X dengan Y. Betul tak? So kita nak setuju atau tidak, kita tengok pernyataan Fakri. Dia kata pilihan kedua lebih menjimatkan. Kita bandinglah. Mana yang pertama? Ni yang pertama kan? Mana yang kedua? Ini yang kedua. Jadi nak bandinglah dengan menggantikan nilai apa? X dengan Y. Okey, pilih Fakri pilih pilihan kedua kan? Okey, kita kira dulu pilihan kedua. 18 darab dengan 20 tambah dengan 18 darab dengan 29. Kira dulu. Berapa? 18 darab 20. Betul lah. 882 kenapa pula? Sama tak? Sorry. Itu jumlah harga. Betul lah 882. Sorry. Satu kotak harga dia RM4. Ada berapa orang tu? 49 orang murid kan? Jumlah semua 49 kelas. Ni. Maksudnya dia kena beli berapa kotak? 49 kotak. 49 kotak untuk pilihan pertama RM4. Ya, jadi kita ganti yang ni 18. Ni pun kita ambil 20 tambah 18. Kamu boleh pilih antara satu. Sorry. 29. Ya, sekejap. 49 orang. Tapi ini pilihan pertama. Kotak. Ini kita tengok kotak. Kotak yang pertama RM4. Kotak yang kedua RM5. Faham tak ni? Ni untuk kotak kedua. Yang ini situasi ni kita ambil ni. Yang depan ni situasi je. Awak boleh pilih sama ada awak nak ambil situasi pertama atau situasi kedua. Yang Fakri pilih adalah kotak kedua. Pilihan kedua. Faham tak ni? Berapa ringgit? Kalau yang kotak yang pertama dipakai? Yang pertama 1078. 1078. Kalau yang kedua 1127. Mana mahal?
Yang kedua, Fakri pilih apa? Fakri menyatakan bahawa pilihan kedua lebih jimat. Mana ada? Lagi mahal. Kan? So pilihan Fakri? So dengan menggunakan jawapan, adakah anda bersetuju dengan Fakri? Janganlah kata Fakri salah. Kata apa? Okey. Sebab dia kata setuju ke tidak. Tak setuju je lah. Tidak setuju. Okey, itu perkara pertama. Yang kedua dia kata apa? Justifikasikan jawapan anda. Justify your answer. Jadi kita nak kata apa? Kita boleh banding. Yes, kita boleh tolak lah. Pilihan pertama lebih menjimatkan berapa ringgit? 1127 tolak dengan 1078. 49 Oh, okey. Okey, jadi tidak setuju. Okey, pilihan kotak ke berapa tu? Ke pertama pula. Pertama menjimatkan RM RM49 pun boleh. Ngam. Macam tahu je habis kita punya kelas. Soalan 15 kita sambung selepas cuti. Esok ada? Okay.